Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini anak-anak semua, kita pada sebelum ini masih di kelas, kita pernah belajar pada tajuk pelajaran mujizat Nabi Muhammad SAW. Dan dikiranya kalau ingat pengertian mujizat ni yang Ustaz dah ajar. Pertama masa tu Ustaz gantikan pada Ustaz Aisyah. Ustaz Aisyah yang ganti, tengok mengajar kamu macam mana kamu anak-anak faham tentang pengertian mujizat. Okey, iaitu apa arti mujizat? Iaitu melemahkan. Dari segi istilah, perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Itulah mujizat Nabi Muhammad SAW supaya dapat mengalahkan tentang tentangan musuh-musuh Islam. Jadi tujuan mujizat ini adalah yang anak-anak kena tahu, iaitu cuba kita tengok menyokong dakwah para Rasul dan mematikan hujah orang-orang yang menentang Islam. Dan salah satunya lagi dapat menewaskan dan melumpuhkan tindakan orang yang menentang dan ingin menyakiti kepada Rasul. Lagi-lagi dan sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para Rasul, bahawa membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi selepas itu anak-anak dah belajar tentang mujizat isi. Okey, dua jenis mujizat isi dengan mujizat maknawi. Yang benda ni kita dah belajar pada dalam kelas ketika itu. Jadi mujizat isi ni kita ulang kaji balik. Mujizat yang boleh dilihat dan dirasai dengan panca indera. Contohnya seperti peristiwa bulan terbelah dua, terpancarnya air dari celah jari Nabi Muhammad dan sebagainya. Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Itu contohnya mujizat isi. Mujizat manawi pula mujizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan panca indera, iaitu mata, hidung, telinga semua tidak dapat dirasai, tetapi perlu difahami. Kita yang kena faham dan kita kena yakin kandungannya menggunakan akal, fikiran dan ilmu. Contohnya kitabullah, Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan, contohnya mujizat yang manawi ini, Al-Quran itu diturunkan daripada malaikat Jibril. Okey. Dan perbezaan mujizat isi pula beza-bezakan dengan mujizat maknawi yang Ustaz Aisyah pernah ajar atau Ustaz pernah ajar sebelum ini, iaitu mujizat isi dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera bagi yang melihatnya. Hanya dapat disaksikan oleh umat yang terdahulu, dizahirkan kepada seseorang Rasul dan tidak dapat dilihat lagi hari ini kerana wafatnya Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Dalam mujizat maknawi pula yang tidak dapat dirasai, yang kita tahu tetapi kena difahami dengan akal dan kajian, dapat lagi disaksikan oleh manusia pada hari ini, dizahirkan pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Al-Quran adalah mujizat maknawi. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tapi kita kena faham kan, kita tak tahu macam mana sebab kita tidak pernah rasai dan kita tidak melihatnya. Maka tetapi mujizat itu masih kekal lagi, iaitu Al-Quran, dan masih kekal sehingga hari ini walaupun selepas wafatnya Rasul. Itulah mujizat maknawi. Kalau mujizat isi ini berlaku pada ketika zaman Nabi-Nabi ketika dahulu. Jadi pelajaran yang kita nak tekankan pada hari ini berkaitan dengan mujizat Nabi Muhammad SAW, berkaitan mujizat maknawi. Jadi adalah salah satunya yang paling penting adalah Al-Quran. Iaitu apa makna Al-Quran? Al-Quran pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan Jibril dalam bahasa Arab, dan membacanya merupakan ibadat kepada umat Islam. Jadi muka surat 127. Okey. Mujizat terbesar Nabi yang menjadi sumber rujukan manusia. Ni ada salah sikit sini kena betulkan. Dia bukan rujukan, dia rujukan. Okey, ada typo kat buku ni. Manusia yang terpelihara sehingga hari kiamat. Hal ini dibuktikan dalam surah Al-Hajj ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami ni ya Allah, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara sekaligus keluar mahfuz. Maksudnya kadang-kadang malaikat ada satu peristiwa, makalah turun Al-Quran disebut secara berperingkat. Jadi tengok sikit bawah pula. Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Ada dua peringkat. Kita tengok kan dua peringkat di sini, iaitu peringkat pertama diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit di dunia, pada malam Al-Qadar Qadar. Firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah diturunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Okey, itu contoh salah satu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia.
Peringkat yang kedua pula, Al-Quran diturunkan yang seperti mana yang kita tahu. Peringkat yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia. Maksudnya tadi kat sini, turun kat sini, Baitul Izzah, langit dunia. Okey, Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Seperti mana kamu belajar dalam tafsir yang Ustaz Teguh, yang macam ketika Syafawi lisan tafsir Al-Quran yang kamu hafal, contohnya soal fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil, tentang peristiwa, tentang temanya, tentang tentera bergajah nak menyerang Kaabah. Adakah peristiwa tu di mana diturunkan? Ayat itu diturunkan di mana? Disebab tu dikatakan Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat dan diturunkan disebabkan ada faktor, ada di tempat-tempatnya, sama ada di Mekah ataupun peristiwa ketika itu Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Itulah tempoh panjang hayat. Kita kena tahu 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk umat Islam. Muka surat sebelah, hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Contohnya kita ambil salah satunya untuk menamakan akidah, untuk menamatkan akidah dengan sempurna. Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari semasa ke semasa. Okay, ni menamakan ke sebenarnya ada tak sini, rasanya menamatkan akidah yang sempurna supaya nak sepakatkan lah. Tapi tak apalah, awak ambil yang paling yang mudah dulu anak-anak. Yang paling mudah untuk menjawab persoalan dari masyarakat. Yang kedua, untuk membuktikan tentang mujizat Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini dari kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah, membuktikan bahawa Al-Quran ialah kalamullah. Sama je. Yang penting kalamullah ni adalah mujizat Al-Quran, iaitu mujizat Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam. Yang paling penting supaya lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Itu contoh salah satu hikmah. Awak boleh ambil yang ini paling mudah untuk awak semua faham. Terusnya peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran ini anak-anak peranan Al-Quran seperti mana kita belajar dalam guru Jawi ni. Apakah tugas-tugas Al-Quran ini? Yang pertama, pelengkap kepada ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Banyak kisah tentang sirah-sirah Nabi yang dahulu. Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, pelbagai Nabi lagi. Okey. Yang kedua, menjelaskan penyelewengan dan perubahan yang berlaku kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab Zabur, Taurat, Injil yang berlaku banyak perubahan yang dipesongkan oleh umat-umat yang rakus hawa nafsunya. Yang ketiga, menerangkan ajaran Islam dan mengakui kebenarannya. Yang keempat, membatalkan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Maknanya syariat hukum yang sekarang guna berdasarkan rujuk pada Quran dan Sunnah yang pada zaman sekarang. Okey, ingat balik, surah pertama yang diturunkan ialah surah Al-Haq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira, di mana penurunannya wahyu pertamanya diangkat Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Iqra. Ingat kita? Surah yang terakhir yang turun ialah surah Al-Maidah ayat 3 yang menceritakan tentang penyempurnaan Islam. Ketika ni para sahabat, bila ayat terakhir ni turun, masa tu ketika tu sahabat nangis. Kalau agama dah lengkap, maka Rasulullah akan dibawa pergi. Ketika itu peristiwa, ada kena tahu tentang sirah tersebut. Okey. Yang insya-Allah pada hari ini lagi kita akan ringkaskan lagi tentang mujizat Al-Quran ini. Ketika itu mujizat maknawi ke isi? Mujizat maknawi. Bulat itu salah satunya lagi. Kelebihan lagi yang tadi, pertama Al-Quran, mujizat Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika itu mujizat Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Orang yang musyrikin Mekah mencabar dan meminta supaya Nabi Muhammad membuktikan kerasulannya. Ini peristiwa sirah. Kalau kita tak tahu sirah anak-anak, macam mana kita nak kita kata kita cinta Rasulullah? Kalau tanda-tanda bukti kita cinta Rasulullah, memanglah salah satunya adalah berselawat. Tapi salah satunya lagi adalah kita kena tahu kisah tentang mujizat dan tentang sesalah silah hidup dari waktu kecil Nabi sampailah hingga wafatnya. Sebab tu kita kena tahu anak-anak. Para sahabat begitu marah dengan permintaan yang biadab. Namun Nabi Muhammad menerima cabaran itu dengan tenang. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan bulan terbelah menjadi dua. Nampak? Makbul tak doa Rasulullah. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu ada yang beriman dan ada pula mengatakan ini adalah satu sihir yang nyata. Dia kata orang musyrikin ketika itu mengatakan bahawa Rasulullah membuktikan kerasulannya, iaitu bulan terbelah dua.
Masa tu Rasulullah doa, ya Allah terbelah bulan terbelah dua. Maka berlakulah ketika itu bulan terbelah dua. Kalau awak tengok kat YouTube, cari nanti kat YouTube. Sekarang kat YouTube banyak pegangan. Okey, cari kat YouTube tentang bulan terbelah dua peristiwa. Ada kira mengatakan saintis yang berjejak ke bulan pun dah akan nampak tanda-tanda bulan tu pernah terbelah dua. Dia cuma dicantum baliklah. Itulah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak? Itulah mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, matahari lambat terbenam. Berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baginda menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrikin Mekah, termasuk orang-orang Islam. Mereka tidak mempercayainya. Yalah, mana Isra' Mi'raj, macam mana peristiwanya. Dan insya-Allah selepas ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mempercayai dan menuduh baginda menipu. Kaum musyrikin meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan perkara tersebut. Maka baginda memberitahu bahawa akan ada kabilah Arab serba lengkap ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Kafilah ni dia typo ke apa. Kabilah tersebut tidak muncul sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar melambatkan matahari terbenam. Maka matahari lambat terbenam sehingga datang kafilah tersebut. Kaum musyrikin tetap tidak percayai dan menuduh baginda menggunakan sihir lagi. Rasulullah dituduh guna sihir lagi. Kadang-kadang sihir ni adalah satu benda yang dimukai oleh Allah Ta'ala, dosa besar. Kalau Allah Ta'ala tak suka, kenapa nak katakan Nabi Muhammad buat? Nampak tak anak-anak? Menunjukkan bahawa miskin ni semua tak betul. Senang-senang dia fitnah Rasulullah guna sihir. Sisik Rasulullah fitnah sihir guna sihir. Yang tadi bulan terbenam sihir. Apa macam mana kaum musyrikin kan? Okey. Yang keempat, yang terakhir, terpancarnya dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Hudaybiyah, para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka tiada bekalan air untuk minum dan berwuduk. Haus, panas masa ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan ke dalam bekas air tersebut. Tiba-tiba air keluar dan terpancar daripada celah-celah jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak mujizat? Air itu cukup untuk diminum dan berwuduk untuk semua orang yang ada. Subhanallah. Itulah mujizat Nabi. Dan daripada celah-celah jari kita, adakah keluar air terpancar? Tidak. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala mengizinkan antara celah-celah jari Nabi ni keluar air. Keluar air. Penuh dalam bekas tu keluar air. Penuh dengan air. So, sahabat-sahabat untuk minum ketika itu. Apa tak mujizat Nabi? Hebat tak? Subhanallah. Sebut subhanallah. Itulah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebelum masa kita belajar tentang mujizat Nabi ni, kita didedahkan perbezaan antara mujizat dan sihir. Banyak Ingat, bezakan mujizat dan sihir anak-anak. Barulah anak-anak tahu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Al-Quran, bulan terbelah dua, matahari lambat terbenam, terpancar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan magic, tapi ini adalah mukjizat. Magic itu adalah realiti orang zaman sekarang, tapi itu magic itu pun menipu. Tapi kita kena faham dan yakin bahawa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang benar, yang termaktub dalam mukjizat maknawi. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah pada akan datang kita akan jumpa lagi. InsyaAllah kita akan diberikan latihan pada anak-anak semua. Wabillahi taufiq hidayah. Stay safe, stay at home. Berhati-hati, sentiasa jaga kebersihan, sentiasa basuh tangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.